Berita yang baru kami terima, Pengarah Bomba Selangor Nor Azam Khamis mengesahkan kejadian helikopter terhempas dekat Taman Melawati Ampang, Selangor kira-kira jam 12.30 hari tadi. Pada 8 November 2020, negara telah dikejutkan dengan nahas yang membabitkan dua helikopter. Kedua buah helikopter tersebut yang asalnya berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada 11 pagi dilaporkan terlibat dalam kemalangan udara ketika sedang menjalani latihan penerbangan menuju ke Genting Sempah. Nahas ini melibatkan 4 orang anggota sebuah syarikat rangkaian sosial peminat helikopter iaitu MyHeliCloud. Sebuah dari helikopter itu dikatakan telah hilang kawalan lalu bertembung sesama sendiri di udara sebelum terhempas di kawasan Taman Melawati. Kejadian ini berlaku pada 11.44 pagi di ketinggian 373 meter dengan kelajuan 124 km sejam. Duka citanya, dua orang mangsa telah maut dalam nahas yang tragis ini. Kejadian yang menyayat hati ini telah berlaku di kawasan berdekatan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Taman Melawati. Disebabkan nahas tersebut, laluan sekitar kawasan terbabit telah ditutup kepada orang ramai kira-kira 1 km. Hanya pasukan penyelamat dan petugas keselamatan serta petugas media yang terlibat sahaja dibenarkan masuk. Kenderaan awam tidak dibenarkan melalui kawasan berkenaan sama sekali dan diarah untuk berpatah balik. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memaklumkan bahawa pihak bomba telah menerima panggilan pada jam 11.46 pagi berhubung insiden tersebut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga telah memaklumkan dua balai bomba dari Pandan dan Ampang telah dikerahkan dalam operasi tersebut. Berita insiden ini tersebar luas dan tular dengan sangat cepat melalui aplikasi WhatsApp. Dan ramai orang yang kebetulan melalui jalan tersebut serta mereka yang menyaksikan sendiri insiden sewaktu kejadian telah datang ke tempat nahas. Mereka berusaha untuk memberikan bantuan sementara menanti bantuan dari pihak berkuasa. Sementara itu, Ketua Polis Ampang Jaya, ACP Muhammad Farouk Ishak berkata, polis mengklasifikasikan kes tersebut sebagai mati mengejut. Beliau juga membuat pengesahan yang kejadian itu melibatkan dua buah helikopter di mana sebuah darinya telah terhempas dan manakala sebuah lagi berjaya membuat pendaratan cemas di padang SJKT Taman Melawati. Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Sabri Bahrom, 56 tahun. Beliau merupakan seorang bekas pegawai kanan berpangkat Lieutenant Commander Bersara Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Seorang lagi mangsa adalah Muhammad Irfan Fikri Muhammad Rawi, 44 tahun dan beliau adalah pengarah urusan IR Teknik Senior Berhad. Dua lagi mangsa telah terselamat dalam helikopter berasingan selepas mereka sempat membuat pendaratan cemas. Mereka diraporkan hanya mengalami kecederaan ringan. Kedua mangsa tersebut dikenal pasti sebagai Datuk Ahmad Jauhari Yahya, 66 tahun dan Tan Chai Yen, 51 tahun. Datuk Ahmad Jauhari Yahya adalah bekas Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines dan juga Presiden kepada MyHeliCloud. Turut hadir melawat kawasan nahas adalah Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri merangkap Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang telah bergegas ke lokasi nahas setelah mendengar berita tersebut. Beliau yang sebelumnya kebetulan berada di Bukit Antarabangsa meninjau lokasi kejadian bersama-sama Ketua Balai Polis Taman Melawati. Pada sekitar 2.30 petang, kedua-dua mayat telah berjaya dikeluarkan dari bangkai helikopter tersebut dan mayat telah dibawa ke Hospital Chancellor Tunku Mukris HCTM Ceras untuk proses bedah siasat. Mayat Muhammad Irfan Fikri dan Muhammad Sabri tiba di Hospital Chancellor Tunku Mukris sekitar 4.24 petang. Waris kedua jenazah telah hadir ke HCTM, namun pengecaman mayat tidak dapat dilakukan atas dasar SOP COVID-19. Bedah siasat terhadap jenazah dilaksanakan pada 9 November 2020 iaitu hari berikutnya setelah mendapat keputusan ujian COVID-19. Jenazah kemudian akan diserahkan kepada waris setelah selesai bedah siasat untuk urusan pengkemumian. Sekitar 5.35 petang, pihak media melaporkan bangkai helikopter yang dinaiki mangsa telah dialihkan menggunakan kren dan dibawa ke tempat lain. Polis memaklumkan bahawa bangkai helikopter tersebut akan dihantar ke Systematic Aviation Services SAS Lapangan Terbang Antarabangsa Subang untuk Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU lakukan siasatan lanjut.
Namun dikatakan bahawa dua buah helikopter berkenaan tidak dilengkapi kotak hitam kerana keduanya adalah jenis pesawat ringan. Kotak hitam pada kebiasaannya hanya terdapat pada jenis pesawat yang lebih besar saiznya. Setelah selesai ujian COVID-19 dan bedah siasat bagi mengetahui punca kematian dari HCTM, kedua-dua jenazah telah diserahkan kepada waris masing-masing untuk dilakukan urusan pengkebumian pada tengah hari 9 November 2020. Jenazah Lieutenant Komander Bersara Muhammad Sabri Baharom telah selamat dikebumikan pada 2.30 petang di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah Batu Cave. Pihak Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menyifatkan pemergian Allahyarham Muhammad Sabri satu kehilangan besar kepada negara kerana arwah telah berkhidmat kira-kira 30 tahun dalam tentera. Lebih menyedihkan, Allahyarham juga adalah seorang yang taat kepada ibu bapa sepanjang hayatnya. Beliau tinggal bersama ibunya Cik Intan Omar yang kini berusia 75 tahun yang sudah uzur, terutama selepas ayahnya Baharom Ismail meninggal dunia. Beliau sudah berusia 56 tahun dan tidak berkahwin semata-mata kerana mahu menjaga arwah bapa dan ibunya. Jenazah Allahyarham Muhammad Irfan Fikri Muhammad Rawi selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam USJ 22 kira-kira pukul 5 petang. Jenazah sebelum itu disolatkan di Surau Al-Hikwan PUJ 2 Taman Puncak Jalil dan jenazah telah tiba di Tanah Perkuburan pada pukul 4.12 petang. Kira-kira 100 ahli keluarga dan kenalan Allahyarham hadir untuk menyolatkan jenazah yang dilakukan sebanyak 4 sesi bagi mematuhi syarat prosedur operasi standard SOP. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Wan Nani Bazlin Wan Mahmud, 44 tahun, serta 5 orang anak yang berusia 3 hingga 15 tahun. Marilah kita mendoakan semoga kedua bangsa tragedi helikopter terhempas ini diampunkan segala dosa mereka dan didoakan agar mereka tergolong dari kalangan orang-orang yang beriman. Amin, amin, ya rabbal alamin.